Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membuat pembentangan laporan tingkah laku. Nama saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Nazim, kelas G 2.3, subjek pengurusan tingkah laku dan nama pensyarah Encik Sabri Nordin bin Muhammad Yusof. Seterusnya definisi tingkah laku. Tingkah laku merujuk kepada semua perkara yang dilakukan oleh seseorang atau tindak balas kepada stimulus iaitu peristiwa dalaman dan luaran. Tingkah laku bermasalah pula boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar daripada norma sosial masyarakat, tidak kira di dalam kehidupan masyarakat termasuklah sekolah. Seterusnya biodata murid. Nama Syamil, umur 11 tahun, agama Islam, bangsa Melayu, masalah hyperaktif, sekolah kebangsaan Binjai. Seterusnya pengesanan tingkah laku sasaran. Jadi rekod naratif dan senarai sehemat dipilih untuk mengesan tingkah laku dominan. Rekod naratif ini dipilih untuk merekodkan setiap tingkah laku murid tersebut seperti peristiwa yang berlaku dalam tempoh masa tertentu. Senarai sehemat dipilih disebabkan ia terdapat senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid. Jadi ini adalah contoh penulisan rekod naratif untuk tingkah laku dominan. Jadi pemerhati iaitu saya sendiri, murid Syamil, situasi di dalam kelas, tarikh 17 hari bulan 2, jam 8 hingga 9 pagi. Jadi pada hari tersebut saya membuat pemerhatian terhadap Syamil iaitu seorang murid pendidikan khas di SK Binjai. Pada waktu tersebut, guru pendidikan seni meminta Syamil untuk diam bagi menyiapkan kerja dan aktivitinya. Dalam beberapa saat sahaja, Syamil mula marah kerana rakannya mengambil guntingnya untuk membuat aktiviti seni. Dia juga mengacau rakan lain dengan menggoyangkan kerusi. Selepas 15 minit, Syamil telah pun bangun, berjalan, berlari, memanjat kerusi dan ganggu rakannya. Syamil berlari mengelilingi kelas dan berjalan mengikut rakannya di kelas sebelah. Syamil kemudiannya kembali berhenti dan duduk kerana penat selama beberapa minit. Setelah itu, dia kemudiannya kembali bangun dan berjalan mengganggu rakan-rakannya serta berlega di luar kelas. Jadi rekod naratif ini menunjukkan Syamil beberapa tingkah laku dominan terhadap Syamil. Seterusnya, tingkah laku dominan menggunakan rekod frekuensi. Jadi rekod frekuensi ini terbagi kepada beberapa kategori iaitu perlakuan agresif, perlakuan pasif dan perlakuan negatif sosial. Perlakuan agresif seperti cepat marah, mengacau orang lain. Pasif, tidak menunjukkan minat, mudah terganggu perhatian. Perlakuan negatif sosial seperti mengusik dan juga terlalu suka bercakap. Seterusnya, analisis dapatan rekod naratif dan rekod frekuensi. Jadi berdasarkan rekod naratif dan rekod frekuensi ini, Syamil menunjukkan beberapa tingkah laku dominan seperti mengganggu rakan, cepat marah, tidak berminat, hyperaktif dan lain-lain. Syamil juga berlari dan sentiasa berjalan di dalam kelas. Syamil juga dilihat sentiasa gelisah di dalam kelas. Dia juga tidak dapat menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara dalam tempoh masa yang lama. Seterusnya, rekod frekuensi untuk mengesan tingkah laku sasaran. Rekod frekuensi juga dipilih kerana ia satu rekod tentang bilangan berlakunya tingkah laku sasaran dalam jangka masa yang ditetapkan. Jadi ini adalah tingkah laku sasaran seperti cepat marah sebanyak 3 kali dalam tempoh masa tertentu, mengacau orang lain sebanyak 5 kali, hyperaktif, berlari dan berjalan sebanyak 10 kali, tidak menunjukkan minat 5 kali, mudah terganggu perhatian 6 kali, mengusik 3 kali dan terlalu suka bercakap 5 kali. Jadi berdasarkan beberapa tingkah laku ini, kita dapat melihat pada waktu masa 8.30 sehingga 9.30, Syamil menunjukkan tingkah laku hyperaktif iaitu berlari dan berjalan dengan kerap iaitu sebanyak 10 kali dalam tempoh masa tersebut. Seterusnya, pra-intervensi. Jadi rekod frekuensi juga dipilih kerana ia satu rekod tentang bilangan berlakunya tingkah laku sasaran dalam jangka masa yang ditetapkan. Jadi tingkah laku hyperaktif tadi, kita ambil balik tingkah laku tersebut untuk lihat kembali tingkah laku tersebut dalam satu tempoh masa pada hari yang berikutnya. Jadi pada tarikh 19 bulan 2, jam 11.30 sehingga 12.30, Syamil telah bertingkah laku hyperaktif sebanyak 9 kali dalam tempoh masa tersebut.
Okey, jadi rekod anekdot juga dipilih kerana ia merupakan satu penulisan ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Okey, jadi tingkah laku sasaran hyperaktif ini digunakan rekod anekdot untuk mengukuhkan lagi dapatan data tersebut. Jadi pemerhatian semasa di dalam kelas, semasa membuat aktiviti menampal gambar pada buku, Syamil bergurau bersama rakannya. Syamil kemudian mengambil barang rakannya iaitu gam dan menggunakan gam tersebut untuk menyiapkan tugasannya. Selepas itu, Syamil bangun dan berjalan di dalam kelasnya untuk melihat rakannya lain. Dia kemudian berjalan kelas pula untuk menggurau rakannya. Setelah itu dia berlari duduk kembali ke kelasnya. Jadi ulasannya, Syamil seorang yang hiperaktif dan tidak boleh fokus terlalu lama di dalam kelas. Okey, jadi berdasarkan pemerhatian ini, kita dapat lihat bahawa Syamil kerap kali bertingkah laku hiperaktif dalam satu tempoh masa tertentu kerana Syamil ini merupakan seorang pelajar yang hiperaktif dan dia sememangnya tidak boleh fokus terlalu lama di dalam kelas. Seterusnya, analisis dapatan rekod frekuensi dan anekdot. Jadi kekerapan Syamil bertingkah laku hiperaktif secara puratanya adalah sebanyak 9 kali. Syamil berlari dan berjalan di kelas. Syamil juga dilihat mudah berasa bosan. Dia juga tidak dapat menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara. Jadi ini adalah intervensi. Intervensi tingkah laku merupakan langkah-langkah yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Jadi intervensi yang dipilih adalah peneguhan, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Peneguhan positif ialah memberi sesuatu ganjaran setelah perlakuan yang positif itu ditunjukkan supaya perlakuan itu diulang dan diperkuatkan lagi. Manakala peneguhan negatif ialah rangsangan serta-merta yang tidak menyenangkan selepas tingkah laku ditunjukkan. Jadi ini adalah langkah intervensi peneguhan positif. Langkah awal hendaklah dimulakan dengan menjalankan program intervensi melalui peneguhan positif sahaja. Perjanjian dengan murid secara lisan hendaklah dilakukan seandainya murid menyiapkan aktiviti yang diberikan di dalam kelas, duduk diam, tidak berlari dan membantu rakannya, maka guru berjanji akan memberikan hadiah kepada murid. Seterusnya, langkah yang ketiga, peneguhan positif yang boleh digunakan adalah seperti edible reinforcer, iaitu memberi makan atau minum yang disukai murid seperti biskut dan gula-gula. Dari segi sosial pula adalah seperti memberi pujian dan sentuhan motivasi juga boleh digunakan. Seterusnya, kaedah untuk memberi peneguhan kepada murid boleh digunakan secara penjadualan nisbah, iaitu fixed interval yang bermaksud memberi peneguhan dalam masa yang ditetapkan seperti setiap 15 minit. Sebagai contoh, dalam masa 15 minit, Syamil duduk diam, menyiapkan aktiviti dengan sopan dan membantu rakannya, akan diberi kepadanya gula-gula yang disukai dan juga pujian. Okey, seterusnya langkah intuisi peneguhan negatif. Peneguhan negatif hendaklah digunakan seperti kaedah dendaan sebagai kaedah intervensi. Dendaan digunakan apabila murid melanggar peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian. Antara dendaan yang digunakan adalah melewatkan waktu rehat dan waktu balik sekolah. Waktu tersebut diisi dengan murid dikenakan membersih kelas ketika murid lain keluar rehat. Sekiranya intervensi ini dapat dilakukan dengan baik, maka penurunan dalam masalah tingkah laku hiperaktif yang dilakukan akan berkesan. Okey, seterusnya rumusan. Kesimpulannya, tingkah laku bermasalah ini merupakan perkara yang perlu diberi perhatian secara serius kerana bermula dengan permasalahan kecil sebegini, jika ia berterusan akan dibawa sehingga ke peringkat dewasa. Setiap perlakuan oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor yang tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Oleh itu, dalam usaha menangani masalah ini, semua pihak haruslah melibatkan diri, sama ada ibu bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber pada masa depan. Okey, jadi itu adalah itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.